Tuan-tuan, saya sebelum berhenti kerja, dulu saya kerja di JAKIM, Jabatan Agama, saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor. Kerja saya tak boleh lari. Kalau tuan-tuan hari-hari orang cerita masalah, tuan-tuan lari tak? Siapa sanggup? Kalau hari-hari lah orang ketuk pintu rumah kan, ada masalah ni, esok datang lagi. Hari ketiga saya rasa kunci pintu kerik-kerik duduk dalam rumah. Padahal ada dalam rumah tu. Tapi masa tu sebab Allah bagi amanah tugas, satu hari 4, 5, 6 kes. Orang lelaki pun datang mengadu apa semua. Tapi masa tu Allah bagi saya ilmu ekspres tentang masalah manusia, masalah suami isteri, masalah anak, masalah rezeki. Dan saya niat saya sebab tu bila orang datang, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Nanti kita pasu tutup. Saya kata apa yang saya cakap ilham daripada Allah. Memang minta petunjuk daripada Allah sebab lain kes, lain kaedah dia. Dan saya kata sangat penting pertolongan Allah nak buka pintu hati bila orang ni dengar. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Kami buat kajian. Punca masalah rumah tangga, masalah manusia, masalah kehidupan. Sebab kita buat statistik daripada soal sidik, dia orang akan jawab. Punca utama solat. Punca utama solat. Maka ubatnya juga solat. Orang Islam tak nampak macam mana kaitan solat boleh selesaikan masalah rumah tangga dan bagaimana sebab solat masalah rumah tangga, masalah anak, masalah rezeki. Tapi bila kita jelaskan betul-betul kaitannya, sebenarnya bunah je. Contoh, Ustazah, isteri saya ni tak hormat saya, dia suka maki hamun. Saya pun baca mesej. Maki hamun sungguh-sungguh ni bukan tahap biasa ni. Hei setan, kau tak reti nak balik ke? Bukan saya reka, tuan-tuan rasa berapa lama boleh bertahan? Lepas tu Ustazah baca lagi mesej lain. Hei babi, kau nak balik kau berapa ni? Ui, panggilan manja. Manja tak? Yelah kalau hei babi, kan manja tu. Saya kan terkejut. Saya kata, ush dahsyat tuan, dahsyat ni. Lepas tu saya telefon isi dia sebab nak buat temu janji apa kan. Saya ingat kesok memang saya terus telefon. Lepas tu, puan, kenapa ni? Puan tahu tak berdosa ni? Puan sebut macam ni, panggil suami macam ni. Dah mulut saya mulut neraka. Nak macam mana Ustazah? Ui, saya tu kan dengar jawapan dia tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Saya kata, tak apa puan, nanti ya kita ni. Saya pun kata, cik, saya pun bincang dengan suami. Saya kata, saya tanya, minta maaf saya nak tanya cik, semayang cik macam mana? Mesti cek solat. Lain perunding cara, lain kaunselor, lain kaedah. Tapi saya sebab dah buat kajian, buat tu, pasu baca. Ya Allah, memang mesti ada kaitan dengan solat. Dan banyak testimoni klien, dia ubah solat, dia baiki solat, masalah selesai. Subhanallah, saya bukan cakap tipu tuan-tuan. Hari Jumaat yang mulia, itu himpunan testimoni daripada kes-kes klien saya. Saya mesti tegur, cek solat je. Sebab cerita-cerita lain, nak cerita punca apa semua kita boleh himpun, kaedah tip, kaedah ni. Tapi yang terbaik, subhanallah, Allah dah bagi instrumen yang terbaik sebenarnya solat. Lepas tu, dia kata, kadang semayang Ustazah, kadang tak semayang. Dah tengah masalah, susah hati macam ni, semayang tak khusyuk, baik tak payah semayang. Oh, ramai. Dan paling tinggi, statistik, yang paling tinggi yang tak solat adalah orang lelaki. Suami. Isteri kadang tu masalah macam mana, saya tak tinggal semayang, tapi suami saya susah nak semayang. Paling takut. Dan hari ni pun remaja lelaki lebih ramai tak solat berbanding remaja perempuan. Orang perempuan dia ada rasa takut, ada rasa risau, ada rasa bersalah. Orang lelaki tak semayang, tak rasa bersalah, selamba. Makan, senyum macam orang beriman je kan. Bukan kita nilai apa. Dan saya tahu insya-Allah tuan-tuan semua orang jaga solat dan sebagainya, insya-Allah. Kita pun orang perempuan jaga solat. Tapi orang perempuan tolonglah jaga. Solat jaga, tapi tak jaga syarat sah solat. Kita ada syarat wajib solat, syarat sah solat. Ini dua ni sebelum solat kena settle. Syarat sah solat, syarat wajib solat, semua wajib solat ni. Islam, baligh, mumayyiz, berakal, suci daripada hadas. 5. Kemudian syarat sah solat, ia mesti dipastikan sebelum solat. Pertama, beraurat, wajib. Aurat settle. Jangan kes semayang tu, jangan kes semayang tu kain singkat bila sujud nampak. Lepas tu katakan tak sengaja. Dah tahu kain singkat sebelum semayang, kira sengaja. Lepas tu mulalah dia duduk pijak kain tu kat belakang. Bila sujud belakang tu, gebah dia tolak. Padahal dia tahu sebelum semayang lagi, kemungkinan untuk aurat terdedah tu memang akan nampak. Jadi dia awal-awal lagi tak jaga bab aurat.
Aurat solat sama aurat di luar solat. Sebab itu kalau kita nak tahu aurat kita, pakaian kita sekarang menepati syarat ke tidak, cukup tak syarat nak semayang? Cukup tak syarat nak semayang dengan pakaian kita pakai? Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kaki juga kalau nampak waktu solat tak sah, maka kaki juga wajib. Mazhab Syafi'i wajib tutup. Kalau tak cukup syarat untuk solat dengan pakaian kita ada, mungkin nampak bentuk badan dan sebagainya, maka pakaian kita belum menepati syarat. Subhanallah. Kita bimbang para wanita sekalian, pakaian yang menutup aurat sempurna adalah kain kafan kita. Masa tu dah tak ada guna sebab dah tertutup pintu taubat kita. Jadi pakailah pakaian menutup aurat sebelum betul-betul kita ditutup saat kita tak bersedia nak pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Kemudian syarat sah seterusnya apa dia? Suci ataupun wuduk. Suci tu ya dan wuduk. Orang lelaki tak ada masalah bab wuduk. Orang lelaki pakai foundation ke? Tak pakai kan? Bedak-bedak tak pakai kan? Gincu tak pakai. Orang perempuan satu bedak. Kadang ada bedak yang memang kalisai. Dia kata bertahan 8 jam. Lepas tu ada pula bertahan 12 jam. Yang tu lagi nak beli. Dia kata kalau berpeluh lagi shining, flawless. Betul lah, kita tak faham benda-benda ni. Kita takut kita flawless di dunia, di akhirat kelak wajah kita hitam berdebu. Sebab di padang mahsyar ada dua wajah je. Putih, berseri, cerah, terang. Yang kedua hitam, berdebu di padang mahsyar. Walaupun hidup di dunia cerah, putih. Walaupun hidup di dunia kulit dia gelap, negro, hitam legam. Tapi akan dibangkitkan dua wajah ini sahaja. Subhanallah. Sebab itu orang yang risau wajah dia takut tak flawless di akhirat kelak, dia jaga betul-betul wuduk dia. Sebab antara wajah yang bercahaya di akhirat kelak kesan wuduk. Hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk yang berbekas kesan. Maka lebihkanlah had wuduk tu. Kalau muka tu lebih sikit lah, tangan lebih sikit lah, supaya nampak kesan daripada wuduk tu akan keluarkan cahaya di padang mahsyar. Nabi dah tahu itu umatku. Nabi tahu siapa yang Nabi nak tarik bagi syafaat. Wajah-wajah yang bercahaya daripada cahaya wuduk, cahaya Al-Quran, cahaya selawat dan cahaya solat. Subhanallah. Orang perempuan ini cabaran hari ini. Cabaran sungguh. Bedak kali saik, foundation kali saik. Kita boleh nampak kalau di RNR mana-mana bila dia cuci muka nampak berminyak. Orang lelaki tolong perhatikan isteri tuan-tuan sekalian. Tengok kalau dia ambil wuduk, dia cuci muka tu kalau nampak berminyak lagi, lepas tu kita kata ambil tisu jap. Kenapa bang? Kita pun cuba sapu. Bukan romantik. Isi kata wah makasih bang, macam romantik. Kita pun cuba sapu kat muka dia, nampak coklat lagi, awak pergi ambil wuduk balik. Kalau sebelum solat, sebelum keluar nak jumpa manusia, kita boleh habis masa 15 minit, setengah jam untuk hias muka. Tapi kenapa nak jumpa Allah? Allah nak wajah yang bersih berhadapan dengan dia. Kita tak boleh habiskan masa untuk Allah. Lagi ni rumah terbuka apa semua ni, tumpah semayang rumah orang, singgah sekejap apa semua. Masya Allah. Kalaulah kita tahu benda tu kalis air apa dan sebagainya, kalau sekadar dengan air tak hilang makeup kita, tak hilang semua tu belum cerita bab hukum makeup semua tu lah, saya nak cerita bab wuduk saja. Kalau tak hilang, bawalah ready, siap-siap pencuci muka kan, ataupun makeup remover ataupun tisu tu semua. Ni gincu ada yang tak hilang, semayang tu nampak kesan gincu ni, ada yang pakai apa ni, eyeliner apa semua, kalau tak hilang semua itu kena rata, ia menghalang wuduk contohnya. Ni ada yang pakai ni kan. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. 20 tahun semayang, 20 tahun tak jaga syarat sah wuduk, takut solat sia-sia, tak dapat apa-apa pahala. Bukan itu saja, bila tak sah menanggung bebanan tak sah solat tu orang perempuan. Orang lelaki dia tengok isteri dia, tuan-tuan takkan lepas. Bukan tuan-tuan semayang, tuan-tuan jaga salat, tuan-tuan rasa tuan-tuan lepas. Ini yang dikatakan cinta si dia nombor 3 ni. Sebab apa? Letak Allah nombor 1. Tegur isteri. Sebelum keluar pergi rumah terbuka kan, pusing 7 kali. Pening tu bang, tak jadi keluar lah. Tak payahlah sampai 7 kali kan. Suami tolong tengok atas ke bawah. Isteri pun pelik. Kenapa awak ni? Kenapa ni? Kan tak jadi keluar pula. Tengok atas bawah, pusing belakang. Tukar baju. Kenapa pula? Ketat, nampak belakang tu. Cuba berjalan. Masa berdiri tak nampak, bila berjalan nampak. Tukarlah baju awak. Sebab apa? Sayang Allah nombor 1, sayang Rasul nombor 2. Sayang isi kerana Allah dan Rasulullah.
Yang ni suami yang macam ni yang terbaik, sebab Nabi sebut suami yang dayus, ad-dayus finna, Nabi kata laki dayu dalam neraka. Dalam hadis yang sahih lain Nabi sebut laki dayu tak mencium bau syurga, sedangkan Rasulullah kata syurga itu boleh tercium 500 tahun perjalanan. Ni pakai minyak wangi satu botol pun lebih kurang dalam berapa meter je boleh cium, betul tak? Kalau satu botol lah. Nak kata tak kuat sangat pun, tapi syurga 500 tahun perjalanan. Jarak yang sangat jauh dengan syurga, wanginya syurga, tapi Nabi sebut lelaki yang dayus tak cium bau syurga. Tak cium bau syurga. Apatah lagi nak masuk syurga. Tapi di sana juga Nabi ada sebut tentang golongan wanita yang tak cium bau syurga, iaitu wanita yang Nabi sebut berpakaian tapi telanjang. Dia pakai elok, datang kerja pakai elok, tudung pun pakai, tetapi boleh nampak bentuk badannya. Orang lelaki, tuan-tuan, kalau nampak perempuan pakai baju nampak bentuk badan, tuan-tuan terganggu tak? Apa dia sebut? Pejam mata. Masa tu dah lah tengah buat wiring, tuan-tuan. Kan? Nak sambung wayar tuan-tuan pula terputus kan? Terganggu tak tuan-tuan? Jujur lah, jujur. Terganggu. Kira normal lah tu. Kalau tak terganggu, kena cek dengan doktor, hormon tak stabil. Memang Nabi sebut pun zuyina linnas, dijadikan indah. Dijadikan indah bagi pandangan lelaki, antaranya adalah para wanita. Dan Nabi sebut tidak ada fitnah yang lebih berat, ujian lebih berat yang aku tinggalkan kepada kamu, wahai para lelaki, adalah daripada ujian wanita. Subhanallah. Tapi saya sebut ni, orang tanya siapa yang salah, lelaki ke perempuan? Dua-duanya, kedua-duanya. Subhanallah. Sebab itu kita janganlah jadikan kita jadi asbab menyebabkan lelaki tak mampu tundukkan pandangan ataupun naiknya syahwat dia. Dan dalam keadaan tuan-tuan bekerja, di hadapan tuan-tuan ni terbentang bentuk-bentuk maksiat, maka ketika itu memang dituntut untuk menundukkan pandangan. Bukanlah sampai pejam mata, tuan-tuan. Kan? Memang langgar tiang lah. Tundukkan pandangan bukan semestinya jalan tunduk. Kan? Tunduk. Tetapi memalingkan pandangan tersebut, tidak menetapkannya. Bila tengok, terus paling. Ucap apa tu? Astaghfirullah. Ada kata rizki kan Ustazah, pandangan pertama. Lepas tu tak kali-kali tengok. Kan? Kalau dah kali kedua dah berdosa. Jadi dia tengok tak ni. Tak ada istilah rizki pun dalam bab maksiat. Maksudnya bukan rizki yang dimasukkan rizki yang baik. Maksudnya bila tertengok, Allah sedang menguji kita. Ada hadis Nabi, an-nazaratun, pandangan mata, sahmun masmumatun min sihami iblis. Pandangan mata yang bersyahwat lah, adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Faman tarakaha bi khaifillah li khaifillah, barang siapa yang meninggalkan pandangan mata tersebut kerana takutkan Allah, yajidu halawatahu fi qalbihi, akan diberikan kemanisan iman di dalam hatinya. Mungkin itulah jawapan kita. Kenapa solat tak khusyuk, tak nikmat? Kenapa baca Quran tak rasa nikmat? Kenapa zikir tak rasa apa-apa? Sebab kita sangat tak jaga mata kita. Kita tengok aja, tak ada rasa apa-apa. Bahkan ada orang kata, saya tengok Ustazah tak rasa apa-apa, okey ya. Lagi parah hati dia. Bukan kata iman tuan kuat ni sampai tak tergugat langsung ni. Kalau kita baca kisah para ulama, contohnya Imam Syafi'i, dia hanya ternampak, bukan sengaja, ternampak dia dah hilang beberapa ilmu yang sangat berharga. Kita kata lemahnya iman dia. Tak, nak bagi tahu hatinya sangat bersih. Umpama kalau pinggan tu putih kan, tiba ada kotoran sikit, nampak tak? Nampak. Tapi kalau pinggan tu memang dah kotor, tambah kotoran ni yang baru, tak nampak kotor, memang dah kotor. Lagi kalau hati tu dah hitam, tambah satu titik hitam lagi, tak ada beza dah. Sebab itu antara tanda hati kita ni sehat, nurani kita masih lagi sehat, bila nampak je maksiat, terus terasa. Rasa susah hati, rasa tak sedap hati tengok. Tapi kalau tengok maksiat, tengok benda yang boleh sepatutnya menaikkan syahwat tapi tak rasa apa-apa, kita bimbang hati kita terlalu tenat, terlalu sakit, terlalu kotor. Bukan sebab tanda keimanan, tak. Bukan tanda kuat iman dan sebagainya. Subhanallah.